Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 5 usaha, apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat bersama keluarga dan bersedia untuk mengikuti PDPR kita untuk hari ini. Jadi untuk hari ini apa yang kita nak belajar ni sebenarnya ialah, okay, kita tengok. Okay, hari ini kita nak belajar tentang siratan makanan. Okay. Dan di bawah tajuk ini, siratan makanan ini, objektif yang kita nak capai ialah membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan. Jadi kalau siapa yang mengikuti PDPR kita pada minggu lepas, cikgu telah membimbing kamu bagaimana untuk membentuk beberapa rantai makanan dalam sesuatu habitat melibatkan beberapa jenis hidupan. Okay, jadi daripada rantai makanan tersebut, kita nak bentukkan dia menjadi satu siratan makanan. Jadi bagaimana rupa siratan makanan nanti kita akan ikuti pembelajaran kita seterusnya. Dan yang kedua, menyatakan maksud siratan makanan. Jadi daripada siratan makanan yang kita bentuk, apa dia yang dikatakan sebagai siratan makanan. Okay, jadi untuk tidak membuang masa lagi, mungkin kita dah tengok contoh ni minggu lepas, tapi cikgu nak zoomkan dia kepada haiwan-haiwan yang berada di darat sahaja. Yang di dalam air ni kita tak sentuh. Okey, jadi untuk haiwan-haiwan yang kita dapat lihat dalam gambar ini, kita boleh membentuk dia kira-kira ada 4 rantai makanan yang kita dah dapat bentuk di situ. Okey. Yang pertama, buah dimakan oleh tupai dan tupai dimakan oleh elang. Yang kedua, buah dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular terlebih dahulu, kemudian barulah dimakan oleh elang. Yang ketiga, buah dimakan oleh burung. Okey. Burung pula dimakan oleh ular dan ular dimakan pula oleh elang. Dan yang keempat, buah dimakan oleh monyet, monyet dimakan oleh ular dan ular pula dimakan oleh elang. Jadi ada 4 rantai makanan di situ yang kita boleh bentuk daripada habitat ini. Jadi daripada 4 rantai makanan ini, kita nak membentuk dia menjadi satu siratan makanan dengan cara yang pertama sekali kita boleh tengok dia. Okey. Okey, kita tentukan siapa pengeluar. Jadi daripada 4 rantai makanan ini, kita dapat kenal pasti bahawa pengeluar ni adalah buah. Mungkin buah pompong dan sebagainya lah. Okey. Pengeluar. Jadi bila kita dah kenal pasti pengeluar, okey, untuk kita buat siratan makanan, kita letakkan pengeluar itu di sebahagian kiri sekali ataupun yang paling mula-mula dalam kita punya siratan makanan yang kita nak bentuk di situ. Okey, kita tulis cari satu kertas kosong, kita tuliskan buah di situ di bahagian paling kiri. Kemudian langkah kedua, kita tentukan siapa pengguna tak air. Biasanya pengguna tak air adalah haiwan karnivor. Dan macam kita belajar hari itu, pengguna tak air ni bilangannya paling sedikit sekali dah kalau dibandingkan dengan pengguna ataupun pengeluar. Jadi di sini kita dapat kenal pasti bahawa pengguna tak air kita adalah elang. Okey. Jadi daripada 4 rantai makanan tu kita kenal pasti hanya elang sebagai pengguna tak air. Kita letakkan bahagian paling kanan sekali. Okey, di sini. Okey. Kemudian kita tentukan siapakah pengguna pertama. Jadi selepas buah dimakan oleh pengguna-pengguna pertama. Jadi di sini kita ada 4 pengguna, walaupun kita ada 4 rantai makanan, tapi yang kita kenal pasti pengguna-pengguna pertama dia ada 3 saja, iaitu tupai untuk rantai makanan pertama dan kedua, dia adalah pengguna yang pertama. Untuk rantai makanan yang ketiga ada burung dan untuk rantai makanan yang keempat kita ada monyet. Jadi ada 3 jenis haiwan sahaja yang kita boleh kenal pasti sebagai pengguna pertama. Jadi kita kena letakkan dia sebagai pengguna pertama selepas buah, tupai, burung dan monyet. Jadi di situ, okey, sebagai pengguna kedua dia. Jadi tupai walaupun dia ada pada 2 rantai makanan, kita tulis dia sekali sajalah. Kita tak akan tulis dia 2 kali kat situ. Itu memang peraturan dia untuk kita bentuk untuk kita bentuk siratan makanan. Kemudian seterusnya, selepas pengguna pertama, kita ada lagi pengguna yang lain, iaitu ular. Jadi ular wujud pada rantai makanan kedua, ketiga dan yang keempat. Dan tiada ada lagi haiwan lain selain ular yang merupakan pengguna selepas pengguna pertama kat situ. Jadi kat mana kita nak letak ular? Jadi kalau dalam rantai makanan ni, ular dimakan oleh elang. Okey. Jadi kita letakkan dia di situ. Okey. Okey.
Jadi daripada sini kita akan sambungkan dia. Okey. Berdasarkan rantai-rantai makanan yang ada. Kalau kita tengok rantai makanan pertama, buah dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh elang. Jadi kita sambungkan buah kepada tupai dan juga tupai dimakan oleh elang. Okey, di situ. Kemudian yang kedua kita tengok rantai makanan kedua, buah dimakan oleh tupai, tupai dimakan pula oleh ular sebelum dimakan oleh elang. Nampak tak yang arrow merah tu? Jadi walaupun kat sini kita ada laluan yang sama, kita tak apa, kita tulis dia macam tu dulu. Okey. Okey, itu rantai makanan yang kedua. Okey. Daripada rantai makanan ketiga kita dapati buah dimakan oleh burung pula. Burung dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Jadi kita buat juga sambungannya macam tu. Jadi anak panah ni penting, ingat sekali lagi. Okey. Dan kita tadi ada sampai 4 rantai makanan. Jadi kita tengok pula yang keempat macam mana. Okey, buah dimakan oleh monyet, monyet dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Okey, jadi cukuplah keempat-empat rantai makanan telah pun kita gabungkan. Tapi kita belum siap lagi ni. Rantai siratan makanan kita. Sebab okey, apa yang kita nak buat ialah kita dapati di sini daripada ular ke elang ni dia ada 3 rantai makanan kat situ, dah ada 3 anak panah dia kat situ. Okey. Begitu juga apabila buah dimakan oleh tupai, ada 2 rantai makanan yang melibatkan buah yang dimakan oleh tupai. Jadi kita tak mahu anak panah ni dia terlalu banyak di situ. Kita cuma perlukan satu saja. Jadi jadikan dia hanya sebagai satu anak panah saja. Jadi yang lain tu kita dah boleh padam dia lah. Okey. Dan akhirnya rantai siratan makanan yang boleh kita bentuk adalah begini. Okey, jadi siratan makanan ni dia macam bentuk jaringan makanan lah. Dia menghubungkan beberapa haiwan, hubungan makanan. Siapa yang dimakan oleh siapa. Okey. Jadi kita tengok contoh yang kedua. Video ni agak panjang sikit sebab cikgu nak tunjukkan contoh yang lebih jelas kepada kamu. Yang kedua, contoh yang kedua. Okey. Di sini. Okey. Di sini kita ada lagi pelbagai jenis haiwan yang lebih banyak. Okey. Dan kita boleh bentuk dia dalam 7 rantai makanan kat situ. Untuk membuat siratan makanan, kita memang kena bentuk rantai makanan terlebih dahulu. Rantai makanan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah seterusnya. Berapa yang kita boleh dapat yang munasabah lah. Jadi kat sini kita dapat 7 rantai makanan dan sama juga caranya. Langkah pertama, kita perlu kenal pasti apakah pengeluar. Dalam habitat ni kita kena pasti satu pengeluar iaitu rumpai air. Jadi kita letakkan di mana rumpai air? Rumpai air di bahagian kiri sekali. Okey. Langkah yang kedua ialah kita kena pasti siapakah pengguna yang terakhir. Okey, haiwan yang last sekali. Kita dapati bangau lah. Bangau dia boleh makan pelbagai jenis haiwan kat situ. Dia tidak dimakan lagi oleh haiwan lain. Jadi ia adalah pengguna yang terakhir. Pengguna terakhir kita letakkan di sebelah kanan kita. Okey. Kemudian apa lagi? Kita kenal pasti pengguna pertama. Jadi di situ daripada 7 rantai makanan kita dapat 4 jenis haiwan yang merupakan pengguna pertama, iaitu siput, berudu, belalang dan ikan kecil. Untuk rantai makanan 5, 6 dan 7 tetap juga ada berudu sebagai pengguna pertama. Jadi dari situ kita cuma kenal pasti 4 sajalah jenis haiwan yang merupakan pengguna pertama dan kita letakkan di situ. Dan sedikit tips, kita kena pasti mana yang paling banyak haiwan yang merupakan pengguna pertama. Okay, kita dapat kat sini berudu. Jadi berudu kita akan letakkan di tengah lah. Okay, kita ada 4, kita letakkan di tengah-tengah kat situ. Okay. Okay, jadi kemudian kita kena pasti mana lagi pengguna yang lain. Kita ada katak, ikan besar dan juga katak, ikan besar dan katak dan ikan besar saja. Okey. Sebagai pengguna yang sebelum lagi kita tuliskan. Okey, jadi kita ada katak dan ikan besar kat situ. Jadi jangan lupa di bawah ni ada belalang. Okey. Baik. Jadi apabila kita dah letakkan semua haiwan ni pada kedudukannya agak sesuai kat situ, barulah kita sambung mengikut rantai makanan yang kita
dan kenal pasti. Rantai makanan pertama, rumpai air dimakan oleh siput, siput dimakan oleh bangau. Jadi beginilah kita sambungkan dia. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua, rumpai air dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh bangau. Okey. Jadi dalam siratan kita kat sinilah dia punya anak panah dia. Okey. Kemudian rantai makanan yang ketiga, rumpai air dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh bangau. Kita tengok arrow yang merah. Boleh tak dia bersilang macam ni? Antara merah biru ni dia bersilang? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Okey. Kemudian kita tengok rantai makanan yang keempat. Okey. Rumpai air dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan ikan besar dimakan oleh bangau. Jadi beginilah dia. Okey, anak panah dia. Okey. Kemudian kita tengok yang ke-6. Okey, tadi yang ke-5 kan? Ini yang ke-6. Rumpai air dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh ikan besar dimakan oleh bangau. Okey. Jadi yang warna merun, agak warna merun sikit ni. Okey. Dan yang terakhir sekali, rumpai air dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh ikan kecil. Okey. Dan ikan kecil dimakan oleh berudu dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan ikan besar seterusnya dimakan oleh bangau. Okey. Jadi apa yang kita kena buat? Okey, mana-mana arrow yang sama daripada haiwan kepada haiwan lain yang sama, kita kena jadikan dia satu arrow sahaja. Jadi kat sini ada 4 tempat lah yang kita kena jadikan dia satu. Okey, yang pertama tu, kemudian antara berudu dan ikan kecil, kemudian pada ikan kecil kepada ikan besar dan juga ikan besar kepada bangau. Jadi semuanya kita jadikan dia satu anak panah yang tunggal sajalah. Jadi beginilah rupanya kita punya siratan makanan. Okey, yang kedua. Jadi daripada dua contoh ni, apa maksud siratan makanan? Siratan makanan kita bentuk daripada gabungan beberapa rantai makanan. Itu adalah maksud siratan makanan. Sirat ni macam dia berserirat lah. Dia macam jaringan. Jadi daripada beberapa rantai makanan, kita kena gabungkan dia jadi satu siratan makanan. Jadi itulah maksud beberapa siratan makanan. Okey, cikgu harap dua contoh yang cikgu berikan ini jelas kepada kamu. Kerana selepas ini, apa yang tugasan yang kena buat? Jadi minggu lepas kamu dah buat rantai makanan bagi dua habitat kan? Okay, jadi daripada dua habitat tu, cikgu nak kamu bentukkan siratan makanan daripada dua habitat yang sama pada minggu lepas. Jadi gunakan link dan juga pautan sama untuk kamu lihat balik apakah haiwan-haiwan yang terdapat pada dua habitat yang telah pun cikgu berikan itu. Jadi untuk itu cikgu ucapkan kepada kamu selamat melaksanakan tugasan. Okey, semoga kamu dapat laksanakan dengan baik, dan kalau ada apa-apa yang tak faham, bolehlah kemukakan ataupun hubungi cikgu. Jadi untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar dan sila jaga diri dan kesihatan selalu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.